أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Sabil al-Muhtadin Littafaqquhi fi Amriddin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi darain amin. Kita muka surat 90. Kita masih lagi dalam bab asbabil hadath, bab pada menyatakan segala sebab hadath. Jadi permulaan bab ni pengarang kita ada sedikit ataupun dia membincangkan sedikit berkait dengan istilah yang digunakan oleh ulama-ulama fiqh dalam meletakkan nama bagi bab ini. Kalau kita dikata bab asbabil hadath, bab pada menjelaskan sebab-sebab hadath. Yang kedua, ada sebahagian daripada ulama lain dikatakan dia kata bab asbabil hadath, tapi dikata bab nawaqidil wudu, bab pada menjelaskan perkara yang membatalkan wudu. Dan ada juga setengah ulama yang kata bab nawaqidil wudu, dia kata bab mujibatil wudu, bab pada menjelaskan perkara yang mewajibkan wudu. Okey, kita ada sebab hadath, perkara yang membatalkan wudu, dan perkara yang mewajibkan wudu. Dalam memilih perkataan untuk digunakan oleh fuqaha memang cukup teliti. Dalam memilih penggunaan kalimah memang cukup teliti. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikatakan boleh, aku pilih ibarat penggunaan asbabil hadath. Aku tidak guna ibarat nawaqidil wudu dan mujibatil wudu. Sebab penggunaan nawaqidil wudu dengan mujibatil wudu, perkataan tersebut boleh dikeriti, boleh dibangkang, boleh dikeriti. Lepas nak bagi kritik lagu mana panjang. Okey, boleh kita baca sikit. Biarlah kita tengok bagaimana perbincangan ulama dalam membincangkan perkara ini. Walaupun benda ini maksudnya tidaklah memberi faedah ataupun bermanfaat untuk kita orang yang nak amal dia. Untuk kita orang nak amal dia tidaklah berfaedah perbincangan sebegini. Dikatakan okay, kita baca bagi yang ketiga daripada bab asbabil hadath. Dan setengah mereka itu adalah ibaratnya bab nawaqidil wudu. Jadi bab pada menyatakan segala yang membatalkan wudu. Dan setengah mereka itu adalah ibaratnya adalah bab mujibatil wudu. Artinya ini adalah bab pada menyatakan segala yang mewajibkan wudu. Maka ibarat yang tiga ini, ibarat ini ungkapan tiga ni bersamaan sah dia pada pihak makna dia. Sama je lah, sah betul pada pihak makna dia yang murad, yang dikehendaki, yang dimaksudkan. Sudut makna yang dimaksudkan sama je. Dan berlazim-laziman wujud setengahnya dengan setengahnya. Berlazim-laziman maksudnya dah berlaku hadath wajib wudu, batal wudu. Itu berlazim-laziman. Tetapi ibarat yang pertama itulah yang terlebih baik. Dalam tiga-tiga macam biasa sekali kita kata asbabul hadath, sebab-sebab hadath, bukan perkara yang membatalkan wudu, bukan perkara yang mewajibkan wudu. Dia kata gitulah. Dan inilah yang dipilih akadir oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dalam kitab Muharrar dan Minhaj. Kalau kita tengok dalam kitab Muharrar karangan Imam Rafi'i, dalam kitab Minhaj al-Talibin karangan Imam Nawawi, Imam Nawawi memilih baru asbabil hadath, tidak pilih baru nawaqidil wudu, baru mujibatil wudu. Kerana dia pilih yang pertama saja. Macam aku pilih
Kerana sejahtera selamat dia daripada i'tiraf, daripada kritikan. Bersalahan berbeza zahir ibarat yang kedua. Ibarat yang kedua babu nawaqidil wudu, dan yang ketiga babu mujibatil wudu. Itu master terdekat kepada kritikan. Maka tiada selamat keduanya daripada i'tiraf. I'tiraf ni bahasa Arab, bahasa kita kritikan lah. Dan jika menerima, ia akan takwil yang menolakkan akan i'tiraf sekalipun. Walaupun kalau kita tafsirkan molek, dapat menolak kritikan itu. Kerana ibarat yang tiada berkehendak kepada takwil, kepada penafsiran, sebab nyata dia, sebab jelas dia, lebih baik daripada ibarat yang berkehendak kepada takwil, kepada penafsiran. Dia dalam kapal, kalau kita guna perkataan yang tidak perlu kepada penafsiran, dia lebih comel daripada kita guna perkataan yang masih lagi perlu kepada penafsiran. Itu kaedah yang digunakan oleh atau yang diletakkan oleh ulama. Baik, jadi kadang-kadang kita guna ayat yang mana ayat ni nak faham tu kena keruga lagi. Kadang-kadang ayat ni nak faham tak keruga dah, cukup dengan ayat tersebut. Okey, mana lebih baik kita guna dua ayat tersebut, pastinya ayat yang tidak perlu kepada penafsiran yang panjang lebih baik daripada ayat yang perlu kepada penafsiran yang lain. Okey, ada pun baca i'tiraf, jalanan, i'tiraf, bangkangan ataupun kritikan pada zahir ibarat yang kedua. Ibarat yang kedua iaitu perkara yang membatalkan wudu. Maka kerana bahawasanya menghendaki maksud zahir ibarat itu, maksud zahir dia ni akan bahawasanya wudu yang dalam itu batal dia daripada asalnya. Batal daripada asal, daripada permulaan lagi, dengan salah satu daripada segala yang empat perkara. Maka lazim daripadanya bahawa batal pula sekalian sembahyang yang telah dikerjakannya dengan wudu itu. Maka iaitu zahir maksud saat ini itu adalah menyalahi ia akan makna yang murad, makna yang dimaksudkan. Sebab sebenarnya makna bukan maksud itu. Kerana bahawasanya wudu tidak batal dia daripada asalnya. Biasanya murad ini maksud daripada batal wudu dengan dia adalah habislah wudu dengan dia, padahal adalah wudu pada masa yang lalu sebelum datang hadas. Itu sahih, sempurna ia. Maka saya dia ditakwilkan, ditafsirkan dengan yang demikian itu. Macam yang dia cerita tadi, dia ibarat yang datang dengan lafaz batal wudu dan barang sebagainya. Okey, ini sekarang ni kalau kita tengok apa kabar ni, sebenarnya tidaklah manfaat, tidak adalah manfaat yang kita dapat ambil bagi Allah yang nak amal dia. Tapi benda ni disebut sini kita kena bincang. Kenapa dia kata perkataan perkara-perkara yang membatalkan wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu tak macam ni? Kerana perkataan tersebut zahirnya difahami bahawasanya wudu tu batal dari dasar. Okey, boleh faham tak? Batal daripada asal. Okey, katakanlah kita ambil wudu. Kita ambil wudu dalam umur 5 hari, kita ambil wudu. Lepas tu kita sembahyang dengan wudu tersebut. Tiba-tiba ketuk ni adalah perkara yang membatalkan wudu itu. Jadi bermakna apabila wudu itu batal, maka setiap ibadat yang dilakukan dengan wudu tersebut batal juga. Sebab tu nampak tak pernah comel ibarat gitu. Okey, nampak kan? Faham kan? Nak jelas kan? Baik, tapi sebenarnya bukan maksud itu. Dia bukan batal wudu daripada asal, bukan. Maksudnya apabila berlaku benda tu batal, maksudnya mula situ je wudu, bermula di situ lah. Kalau sebelum tu jadi. Okey, nampak kan? Sebab kalau kata batal ni dok pakai wudu, itu maknanya dah dok pakai wudu. Wudu tu dok pakai, dok pakai start awal dok pakai. Bukan gitu. Tapi kena tafsir je. Tak pun dah jelas mana lah. Okey, nampak kan? Tapi ada pun wajah i'tiraf, wajah kritikan pada ibarat yang ketiga, perkara yang mewajibkan wudu. Kerana bahawasanya zahir ibarat itu menghendaki akan bahawasanya yang mewajibkan wudu itu iaitu perkara yang tersebut itu sendirinya, tiada berserta dia dengan yang lainnya. Maka iaitu menyalahi akan makna yang murad. Murad ni kena yang dimaksudkan. Ada pun makna yang murad, maka bahawasanya yang mewajibkan wudu iaitu perkara yang tersebut itu berserta dengan menghendaki umpama sembahyang. Maka yang mewajibkan wudu itu bersusun daripada dua perkara. Tengok. Sebab tu tak pernah betul juga perkara yang mewajibkan wudu. Okey, ketuk ni mewajibkan wudu. Sebab tu tak pernah betul. Sebenarnya bukan ketuk saja mewajibkan wudu.
Setiap kali ketuk wajib wudu lalu. Tak, kan? Kita faham tak? Dia wajib wudu lalu ketuk serta nak sembahyang. Jadi kalau kita ketuk tapi tak mau sembahyang, tak wajib wudu. Okey, nampak kan? Tengok. Tak apa kena lah kata benda perkara yang mewajibkan wudu. Tidur yang tidak tetap pada punggung, maka ia membatalkan wudu. Ia mewajibkan wudu. Sebenarnya tidur tu tak wajib wudu, kan? Jadi bermakna setiap kali kita tidur mesti kena wudu, kan? Ada benda gitu. Dan dia tidur serta kita nak sembahyang. Dia susun daripada 2 perkara. Jadi selama mana kita tak mau sembahyang, selama tu tak wajib kita berwudu. Walaupun 14-15 kali kita tidur, tidur pukul 8 pagi tidur. 8 pagi. Lepas tu bangun pukul 9. Wajib wudu dah. Sambung pula tidur. Bangun pula, sambung pula tidur. Bangun pula, sambung pula tidur. Dan tidur lah sampai pukul 2. Adakah setiap kali bangun dan tidur wajib wudu? Tak. Dia wajib wudu bila ketika nak sembahyang. Sebab dia kata penggunaan perkataan bab wujubatil wudu sebenarnya boleh, tak ada masalah, tapi kena ubah. Dah baik kita cari perkataan yang tidak berubah dah. Pak tu lebih comel daripada perkataan yang perlu kepada huraian. Okey, habis. Dan demikian lagi yang mewajibkan mandi seperti yang lagi akan datang. Perkataan atasnya akan datang, perkataan maksudnya akan datang perbincangan atasnya dalam bab ini. Sama juga lah perkara yang mewajibkan mandi. Dan sebenarnya Cik Comel akan kata perkara yang mewajibkan mandi, kita kata dia sebab hadas besar. Maka dia kata gitu. Sebab kalau kata perkara yang mewajibkan mandi, jimuk kalau wajib mandi. Jadi lepas kita jimuk mesti kena mandi dulu. Tak. Itu wajib mandi, jimuk serta untuk sembahyang. Tengok. Dan berlain-lainan pula ulama pada menghantarkan baru asbabil hadas dalam kitab. Dan berlain-lainan ni maksudnya berbeza lah, tak sama telah. Itu makna berlain-lainan. Berlain-lainan qaul ulama, pandangan ataupun perkataan ulama pada menghantarkan, pada meletakkan bab asbabil hadas dalam kitab. Tak samalah ulama ni letak baru asbabil hadas tempat ni, orang ni letak sini. Maka setengah mereka itu ulama mendahulukan dia akan dia daripada bab al-wudu. Ada setengah ulama dia letak asbabul hadas dulu, lepas baru bab wudu. Ada setengah ulama dia cerita bab wudu dulu, baru bab perkara yang membatalkan wudu. Dia dah samalah susunan dia. Dan illah ni alasan dia lah, kerana dia letak sebab hadas tu baru wudu. Sebabnya illah dia pada sebab lah. Kerana bahawasanya manusia adalah dia diperanakkan dengan berhadas. Maka kita keluar daripada rumah kita dalam keadaan kita tidak ada wudu. Jadi kita bermula dengan tak ada wudu, lepas tu baru kita ada wudu. Jadi kita cerita yang mula dulu, tak ada wudu dulu. Lepas tu barulah kita cerita wudu. Tiada bertaharah. Wajib adalah taharah itu datang kemudian. Bukan memang munasabah bahawa didahulukan baru asbabil hadas daripada bab al-wudu. Dan setengah mereka itu ulama mendahulukan dia akan bab al-wudu daripada bab asbabul hadas. Dicerita bab wudu dulu. Apakah syarat wudu, apakah hukum wudu. Ada cerita bab dulu. Lepas tu baru dicerita bab kalau yang membatalkan wudu ataupun sebab hadas. Maka ilahnya alasannya kerana bahawasanya manusia tak kala adalah dia diperanakkan dengan berhadas, maka berhendaklah dia pada mula-mula kepada mengenal wudu yang menghilangkan hadas. Kemudian maka berkehendak pula ia kepada mengenal hadas yang membatal agar dia akan wudu. Maka munasabahlah mendahulukan bab wudu daripada bab asbabul hadas. Ini cara susunan lah. Ya sebenarnya ulama menyusupkan qaid bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat. Bukan saja-saja, bukan ikut pada otak dia, bukan. Ada sandaran. Okey, kalau kita tengok dalam kitab fiqh, mula-mula dia bincang bab sembahyang. Kita bersolat. Sebab dia, sebab hukum Islam lepas daripada mengucap 2 kali syahadah adalah sembahyang. Kata Rasulullah, buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Jadi oleh kerana mula-mula yang Rasulullah kata
rukun Islam lepas daripada mengucap mengenai syahadat adalah sembahyang, dia cerita bab sembahyang. Dalam bab sembahyang mula-mula cerita bab tahara. Sebab apa? Sebab tahara adalah kunci kepada sembahyang. Cuma dalam penyusunan sebab hadas dengan wudu mana dibincang mula-mula. Ada setengah ulama dibincang bab wudu dulu baru sebab berhadas. Ada setengah ulama dibincang sebab berhadas dulu baru bab wudu. Sebab dia ada munasabah. Sebab munasabah dia, kita ketika kita dilahirkan daripada perut mak kita seorang yang berhadas. Kita seorang yang berhadas. Maksudnya tidak ada wudu dalam keadaan kita tidak berwudu. Lepas daripada itu kita ambil wudu. Kita ambil wudu. Jadi mari tidak berwudu tu baru berwudu. Jadi tengok pada kita dikeluarkan ataupun kita dilahirkan di atas dunia, gitu kedudukannya, maka penyusunan itu juga ada setengah kata. Jadi kita cerita bab wudu dulu baru bab sebab hadas. Sebab dia sebab masa kita keluar daripada perut mak kita berhadas. Jadi penting yang kita nak tahu mula-mula sekali lagu mana kau nak menghilangkan hadas tersebut. Okey, menghilangkan hadas tersebut dengan wudu. Maka kita cari bab wudu. Bila ada wudu pada kita, maka kita nak tahu pula benda pula yang membatalkan benda yang ada pada kita. Baru cerita bab asbabul hadas. Ini ayat itu je. Dia sunnah. Baik. Jadi ketahui oleh itu bahawasanya sebab pada istilah iaitu ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa yalzamu min 'adamihi al-'adam bi dhatihi. Nak bahas sebab pula. Panjang nak bahas sebab ni biarlah, tak apalah. Kita tengok. Ini nak cerita bab sebab. Kan dia kata sebab hadas. Apa makna sebab? Apa makna sebab? Ulama bincang. Kalau kita belajar dalam kitab usul fiqh, dia ada bincang apa makna syarat, apa makna sebab, apa makna mani', dia akan bincang. Dia akan bincang. Antara benda yang dibincangkan adalah sebab. Apa makna sebab? Kalau kita kata sebab ada, sebab itu. Sebab dia adalah ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa yalzamu min 'adamihi al-'adam. Bidzati artinya sebab itu adalah barang yang lazim. Lazim mesti daripada wujudnya. Ada wujud musabah. Ada sebab, ada musabah. Dan lazim daripada tiada sebab, tiada musabah. Bagi zat dia, artinya dengan mendidik bagi zat sebab tu, kita didik kepada zat sebab tu sendiri. Okey, tengok sebab berhadas. Sebab berhadas, contoh sebab berhadas, ketuk. Ketuk adalah sebab berhadas. Apabila berlaku ketuk, maka terjadilah musabah, adalah hadas. Sebab ketuk itu dibagi sebab, berhadas itu dibagi musabah. Okey, boleh. Baik. Dan bahawasanya hadas pada istilah syarak. Maksudnya sebab hadas pula boleh. Hadas pada istilah syarak diitlaqkan, digunakan atas 3 makna. Dipakai di atas 3 makna. Hadas mengikut istilah syarak digunakan atas 3 makna. Hadas mengikut istilah syarak 3 makna. Maka maknanya yang pertama, makna yang pertama itu amrun i'tibariyun. Amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i yamna'u sihhata nahwi as-salati haitsu la murakhis. Artinya hadas itu suatu pekerjaan yang diiktibarkan. Suatu pekerjaan yang diiktibarkan, yang diiktibar ini maksudnya yang yang Allah Rabbi, kita nak terima ni. Suatu pekerjaan amrun i'tibari, perkara yang dikira-kira ni. Bukanlah benda tu benda zahir. Dia ada kala benda tu zahir, ada kala benda amrun i'tibari. Amrun i'tibari ini adalah perkara yang dikira sahaja, dianggap sahaja. Bukanlah benda tu zahir. Okey, tengok apabila seorang tu ketuk, jadi mana dia berhadas? Adakah berhadas saat itu dapat kita lihat, dapat kita pegang, dapat kita cium, dapat kita dengar? Bukan suatu benda yang zahir hadas. Okey, suatu amrun i'tibari, suatu benda yang dianggap, yang dihukum oleh syarak. Itu maknanya amrun i'tibari. Cakap mudah-mudah gitu. Suatu pekerjaan yang diiktibarkan wujudnya oleh syarak, yang dikirakan adanya perkara tersebut oleh syarak. Syarak kira dia yang berdiri dia kepada sekalian anggota, yang ada pada anggota-anggota itu. Okey, boleh. Ketika kita ketuk, maka
mata hadas di muka kita, di tangan kita, pada kita, kaki kita. Adakah hadas yang ada pada tangan kita, muka kita, kaki kita, pada kita tu kita dapat tengok dengan mata kasar tak? Syarak kira lagu tu. Nanti banyak ambil dia balik. Syarak kira lagu tu. Sebab kalau orang tanya, dapat apa? Ketuk kan, ketuk tu ambil kok kuku, dapat pergi basuh muka. Sepatutnya basuh muka. Sepatutnya basuh muka, dapat pergi basuh muka. Dah ketuk kuku kan? Kita kena bodoh. Yang menetapkan perkara tersebut adalah syarak. Syarak ambil kira. Syarak kira lagu balik. Bila ketuk, maka ada hadas pada muka, ada hadas pada tangan, ada hadas pada kepalamu, ada hadas pada kaki. Itu maksudnya. Yang mana perkara ni yang meneguh ia, yang menghalang ia akan sah umpama sembahyang. Apabila ada benda ni, jadi tak sah dah sembahyang. Sekiranya kita tidak ada yang murakhis. Maksud murakhis yang mengharuskan lah. Tapi kalau yang mengharuskan ada, tu tetap sah sembahyang walaupun tak ada wudu. Contoh orang ni ketuk. Bila ketuk dia nak sembahyang, wajib dia kena ambil wudu. Lepas daripada tu nak ambil wudu, mesti kena dengan air. Air tak ada. Okey, air tak ada. Maka ketika tu ganti air tayamum dengan tanah. Tanah tak ada. Lepas tu mana? Bayang. Dan bayang wala tak ada wudu, dimaafkan untuk dia. Nah, sebab ada yang mengharuskan untuk dia tidak berwudu dan bertayamum pada ketika itu. Maka sembahyang dia ada, sembahyang dia sah. Sembahyang dia sah. Naik ke tempat. Naik ke tempat masuk bahu sebagai contoh. Sebaiknya kita jamak lah. Sebab kita musafir kan, sampai tempat itu ataupun sebelum kita terbang kita jamak dari itu sebaik. Dan sembahyang tempat terbang pun tak ada masalah. Dan dalam terbang kita nak sembahyang, nak ambil wudu, air tak ada sebagai contoh. Lepas daripada itu kalau tak ada air, maka kita bertayamum. Tiba-tiba tanah nak ambil mana tanah? Tak nak pegang gari nak ambil bau tanah, bau kasut dia. Tak gari sekejap. Mana pagi dia kata nak tengok bawah kasut dia, nak cari tanah bawah kasut bawah gari. Mana ada? Okey, kita tak ada. Air tak ada, tanah tak ada. Dan bagaimana keadaan kita? Sembahyang kita buat. Sembahyang dalam keadaan kita tidak ada wudu dan kita tidak ada tanah untuk bertayamum. Dan sembahyang kita sah tak? Sembahyang kita sah. Sembahyang kita sah. Orang yang sembahyang yang tidak ada wudu dan tidak bertayamum kerana tidak ada air dan tanah, sembahyang dia sah. Bukan sembahyang tak sah. Cuma wajib dia kena ulang balik. Jangan kata sembahyang tak sah. Kalau sembahyang tak sah, apa duaan? Sembahyang sah. Cuma oleh kerana sembahyang dia saat itu banyak sangat syarat-syarat Allah tak ada cukup, maka nanti apabila ada semula air, maka dia kena sembahyang ulang. Nanti dipanggil kena ulang balik. Sembahyang dia sah. Itu maksud dia. Sekira-kira dia ada yang murakhis. Murakhis ini yang mengharuskan. Maka makna ini telah terdahulu perkataan di atas pada bicara air mutlak. Makna ini maksud ini telah terdahulu perkataan atasnya. Perkataan ini maksudnya perbincangan. Lepas ada perbincangan dia pada bicara air mutlak. Dulu kita bincang dah. Pada kita membincangkan air mutlak, tapi tak tahu dah. Sebelum Covid lagi. Masa Covid tu kena PKP dulu habis. Jadi tak ingat dah lah. Dulu kita bincang banyak lagi. Baik. Dan makna yang ada hadah yang kedua ialah al-asbab allati yantahi bihaqquhu. Al-asbab allati yantahi bihaqquhu. Artinya hadas itu ialah segala sebab yang habis dengan dia oleh taharah mandi atau wudu. Apabila berlaku benda ni, maka benda taharah wudu, taharah mandi habis dah. Kita ambil wudu, maka kemudian kita sembahyang, enggak ketuk, maka habis dah taharah wudu. Itu dipanggil sebab benda dipanggil juga hadas. Dia panggil juga hadas. Itu makna yang kedua. Katanya, maka dengan makna inilah dikata hadas kemih kan? Hadas kemih, hadas kencing dan hadas tidur. Tidur tu hadas, kemih kencing tu hadas. Sebab dia adalah perkara yang apabila berlakunya habis taharah. Katanya, dan hadas
tersentuh, bersentuh dengan perempuan. Dan hadas menjabat kubul. Menjabat ni maksudnya menyentuh kubul, kemaluan. Maka dikatakan pada niat-niat satu daripada sebab yang 4 perkara itu hadas. Tadi makna lain, tadi mana lain. Kalau tadi ada pada anggota kita. Apabila ketuk, maka hadas tu ada pada anggota kita, pada muka, pada tangan, pada kaki. Apabila keluar mani, maka ada hadas pada seluruh anggota. Okey, itu dipanggil hadas ni pada istilah syarak. Dan yang keduanya adalah syarak panggil juga hadas, ketuk sendiri tu hadas. Ketuk tu hadas. Maka tu ketuk, muka kita berhadas, muka kita berhadas, mana lain? Hadas juga. Kedua, penggunaan hadas. Dan makna yang ketiga iaitu al-mad'u al-mutarattibu ala dhalik. Artinya hadas itu ialah teguh. Menegak halang yang mengiringi ia atas yang demikian itu. Maksud dia, apabila ketuk, maka ada teguhan yang diteguhkan setelah daripada berlaku ketuk. Teguhan semayang, teguhan bila pegang Quran, teguhan bila sentuh Al-Quran. Baik. yakni atas suatu pekerjaan yang diiktibarkan wujudnya oleh syarak pada anggota atau atas satu sebab daripada segala sebab yang habis dengan dia taharah. Yakni apabila ada pada seorang suatu pekerjaan yang tersebut itu, ketuk dan sebagainya, atau ada padanya satu sebab daripada segala yang 4 perkara. Tidur, ketuk, keluar sesuatu daripada kubur dan tubuh, bersentuh dengan perempuan, pegang kemaluan, 4 perkara. Nescaya mengiringlah datang selepasnya, tertegur sembahyang dan menyentuh mushaf dan barang sebagainya. Jadi digunakan dalam istilah syarak hadas ni dengan makna teguhan. Jadi apabila ketuk maka berlaku teguhan. Teguhan tu dipanggil hadas. Jadi 3 lah penggunaan hadas. Ni dia ada perkara-perkara yang sebenarnya bukanlah penting untuk diketahui oleh orang-orang yang belajar ni untuk amal dia, untuk makan dia. Tapi kalau orang yang nak mendalami, memang pentinglah, cuma baca cepat-cepat gitu je. Jadi kalau disebut di sini, kita baca cepat-cepat lah. Maka tertegurlah sembahyang, tak boleh sembahyang dah seumpamanya sembahyang, pegang Quran, bawa Quran. Yang hasil daripada yang tersebut itu dikata akan dihadas. Tertegur sembahyang dan seumpama sembahyang tawaf, tak boleh sembahyang dah. Waktu dipanggil hadas. Tak boleh sembahyang sebab ada sebab hadas. Tak boleh sembahyang itu dipanggil hadas. Kata Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, bahawasanya yang dikehendaki dengan hadas dalam bab itu iaitu makna yang kedua. Makna yang kedua yang dimaksud dengan hadas makna yang kedua tadi yang kita bincang lah. Yang ini dengan menjadikan idhafat pada asbab al-hadas itu idhafat bayaniyah. Allah bagi idhafat bayaniyah ni pengajian dalam ilmu balaghah. Tak apalah kita ayat sebutlah idhafat bayaniyah boleh. Sebab ni pengajian dalam ilmu balaghah. Bukan aku tak tahu, aku tahu dah sebab kita belajar kitab balaghah ni. Cuma perbincangan jadi panjang. Baik. Bermula apabila disebutkan hadas dengan tiada qaid, tanpa ada ikatan, semata-mata sebut hadas, maka yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan dia adalah hadas kecil. Kalau kata hadas, dia merujuk kepada hadas kecil. Dan kata hadas besar, mesti kena qaid dengan besar. Hadas besar. Dan telah terdahulu perkataan ini perbincangan. Lepas ada perbincangan bahawasanya tempat hadas kecil itu pada anggota wudu, dan tempat hadas besar pada sekalian badan. Tempat hadas kecil pada anggota wudu, muka, tangan, pada kaki, situ je ada hadas kecil. Dan tempat hadas besar pada sekalian badan. Sebab tu mandi wajib, mesti wajib kena mandi. Okey. Ada pun segala hadas yang membatalkan wudu, yakni yang habis dengan dia wudu. Itu maknanya membatalkan wudu, habis dengan dia wudu. Habis dah wudu kalau ganggu ni. Hak lepas tu lepas dah. Hak lepas jadi hak lagi. Hak lepas daripada ganggu ni jadikan wudu. Itu maksudnya habis dengan dia wudu. Maka itu 4 kali mandi. Tempat penting yang perlu kita tahu. Pertama, keluar sesuatu daripada kubur atau dubur orang yang ada baginya wudu. Keluar sesuatu daripada kubur. Kubur ni tempat ataupun dubur adalah kubur orang yang ada baginya wudu. Orang tu ada wudu, tiba-tiba ada sesuatu keluar daripada kubur dia ataupun dubur dia, maka katalah wudu dia.
habis wudu dia. Tapi orang saat ni, dua orang tu mesti yang hidup. Kalau orang tu mati tak batal wudu. Nah, pula ada bukan dia pula orang mati tak batal wudu. Gini. Dia kita nak mandi orang mandi wajib, mandi mayat hukum ni wajib. Mandi orang mati hukum ni wajib. Wajib kita kena mandi orang mati. Kalau orang tu mati orang Islam dan dia bukan mati syahid. Syahid ma'arakah, syahid di medan perang. Jadi kalau dia orang Islam bukan mati syahid, wajib kita mandi. Sebelum kita mandi sunat kita ambil wudu untuk dia. Sunat kita berwudu untuk dia. Okey, kalau kita buat kita dapat pahala. Kita orang mandi kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita dah ambil wudu, oh, tak ada masalah, sahnya mandi. Okey, lepas daripada kita ambil wudu dia selesai, ambil wudu kemudian basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tiba-tiba tubik semula najis kat punggung dia. Okey, tubik bulan najis kat punggung dia. Sebab mungkin masa beruang saat itu ada orang boleh sebagai contoh kan. Adakah batal wudu dia? Kata ulama tak batal. Wudu yang ada pada mayat apabila keluar sesuatu daripada kubur dia ataupun tubuh dia tidak membatalkan wudu. Sebab yang batal wudu hanya orang yang tidur. Lagi wadih, mana lagi wadih? Wadih ni jelas. Maksud dia lagi wadih jelas. Gini. Kita manusia ni, kita ada lelaki, kita ada puak. Lepas tu kita ada lagi kita khunsa. Ada khunsa. Khunsa dimaksud dah khunsa. Khunsa ni orang yang mempunyai dua alat kelamin. Ada alat kelamin lelaki dan ada alat kelamin perempuan. Ada segelintir daripada manusia diciptakan dua alat kelamin pada diri. Yang kebiasaannya apabila dia meningkat dewasa, maka dia akan jedaslah sama ada dia saat itu lelaki ataupun perempuan. Kebiasaan apabila meningkat dewasa. Kalau jedah lelaki, maka dihukumkan dia sebagai lelaki. Kalau jedah perempuan, maka dihukumkan dia sebagai perempuan. Itu dipanggil wadih, jelas. Di sana ada khunsa yang dinamakan khunsa musykil. Tak tahu lelaki ke perempuan. Tapi zaman kita ni zaman yang sungguh canggih. Boleh cek dah lah. Dan boleh cek. Maksudnya dia ada lah. Dia tanya wang lah. Dia cek kan dia. Dia pakai cek tu lah. Tak tahu. Dia ada kan. Boleh cek kan. Dia orang dia dalam tubuh dia ada sel lelaki ke sel. Dia panggil dia hormon. Hormon lelaki, hormon kuang. Gitu lah. Tapi ada kok jedah-jedah uang tu ada hormon lelaki tau. Allah berhati. Jadi gini. Jadi kalau zaman kita mudah lah kan. Jadi kalau misalnya jedah lelaki, hukum dia lelaki. Jedah perempuan, hukum dia perempuan. Jadi dia ni jedah lelaki. Maka hak yang keluar daripada kemaluan lelaki batal. Kalau hak yang keluar daripada kemaluan perempuan tak batal. Sebab dikirakan anggota hak yang lebih, bukan anggota asal. Ini dah cerita itu. Mesti wadah. Jadi hak yang musykil tak batal wudu. Hak musykil kena keluar dulu baru batal wudu. Okey, boleh faham? Dia ada kemaluan lelaki, kemaluan perempuan. Bila dia ambil wudu, tiba-tiba keluar sesuatu daripada kemaluan lelaki. Batal ada wudu, tak batal. Sebab dia syok. Dia ada wudu yakin. Bila keluar kemaluan lelaki, takut-takut dia kuat, jadi syok batal tidak wudu. Maka bila berlaku perkara yang batalkan wudu, tidak diyakini, maka dia tidak dapat menghilangkan yakinnya asal dia berwudu. Kalau ketubik kau keluar perempuan, tak batal juga. Kalau ketubik dua-dua kau batal. Itu mudah musykil. Ini dibincangkan oleh ulama. Sama ada sesuatu yang keluar itu ain. Ain ini betul. Atau angin, hak yang keluar itu angin. Sehingga kan angin hak yang keluar daripada, tengok. Dan jikalau keluar angin itu daripada zakar. Zakar ni mana zakar hak lelaki. Atau farak perempuan sekali pun. Ada sebahagian daripada perempuan, dia dipanggil dia ada kentuk farak. Kentuk farak. Adakah kentuk farak itu membatalkan wudu ataupun tidak? Mazhab Imam Syafi'i batal wudu. Kentuk farak. Jadi perempuan ambil wudu, lepas daripada habis sembahyang, tubik lagi kok farak dia dipanggil kentuk farak. Batal wudu. Batal wudu perempuan tersebut. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Dan ini kerap berlaku kepada perempuan yang kerap bersalin. Perempuan yang kerap bersalin, dia ada kentuk farak. Maka mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, batal wudu. Sebab dia keluar ni, batal wudu.
walaupun keluar daripada kemaluan tempat. Tapi tidak berlaku sepakat ulama lah. Ada sebagian ulama kita tak tahu. Ada juga jenis orang kuang ni orang yang bentuk farak dia kerak, bukan jangan-jangan kerak. Tubik somong ani farak dia. Walaupun tubik somong, tetap hukum batal. Dan kalau batal tu nak bayar pada 2 minit sekali tubik. Sebagai contoh kan, maka kata ulama mazhab Syafi'i, perempuan tersebut perempuan ghaibul hadath, perempuan yang berkekalan hadas, maka dimaafkan untuk dia. Jadi perempuan yang berkekalan hadas dimaafkan untuk dia. Jadi dia ambil wudu setelah daripada masuk waktu, lepas tu berapa kali nak ketuk wudu ikut dia sembahyang, dimaafkan untuk dia. Macam kita dah keluar air kecil batal tu. Tapi kalau orang yang kecil dedah, orang yang kecil dedah, tubik semua air kecil. Jadi kalau kata batal siapa wudu setiap saat nak sembahyang itu, nak sembahyang, maka dimaafkan untuk dia. Ia dilakukan sebagai dalil hadas, orang yang berkekalan hadas. Sedih muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama ada yang keluar itu beradab, biasa keluar seperti tahi dan kemih, kencing dan madi dan wadi. Ini memang biasalah keluar. Atau ada yang nadir. Nah, di bahasa Arab, bahasa kita jarang, benda yang jarang keluar benda ni tiba-tiba keluar kan? Seperti batu, tubik batu. Tubik batu pecah makuk dadah, bau pecah. Contoh. Ni jarang berlaku mana? Itu jarang. Tapi di Indonesia baru ni masuk dalam Facebook ni kan. Tendor. Hak lelaki tubik tendor. Orang tengok. Tu dia telur, tengok. Tuan dia tengok. Tu dia telur dah salah kau boleh share. Aku tengok. Tu dia subi masuk dalam video lah. Allah. Ada kira tu telur tu mana ada manusia telur. Tapi kita ni tu telur kau boleh. Kata lagi. Seperti batu atau kayu, tubik kayu. Wah, dia kekok kayu kan dia. Wah, ada saja. Biasa orang akan cakap, tahu dia orang kayu, kekok Allah, ubit pula. Okey, kata atau ulat atau caci. Tubik caci budak-budak biasa. Tahu. Dan jika dikeluarkan oleh ulat atau caci akan kepadanya daripada dubur atau kubur, kemudian maka dimasukkan dia pula akan dia sekali batal juga. Ini sebenarnya masalah yang khilaf. Itu itu je. Dia pun masuk bulan. Tak ada hari pun masuk bulan kan. Batal. Dan seperti darah yang keluar daripada dubur atau daripada buasi yang di dalam dubur. Dia buasi kalau duduk dalam dubur, tubik darah batal. Tapi kalau buasi tubik luar, tubik darah tak batal. Okey, nampak kan? Sallallahu salamatu wal afiyah. Dia ada kadang buasi ni dia tubik pun gelembung pun dia tubik. Tapi pedih dia duduk dalam darah tubik batal. Sebab itu tubik daripada darah. Satu. Yang kedua je, buasi ni tubik di luar dah. Tubik di luar. Lepas tu ada darah. Darah tengok, tak tahu. Ia dua perkara yang berbeza. Katanya, dan seperti darah yang keluar daripada dubur atau daripada buasi yang di dalam dubur, tiada yang di luar dubur, pada tiada batal hukum yang buasi yang di luar dubur. Dan seperti diri basuh ni diri buasi itu, apabila tetap ia dari dalam dubur, maka keluar ia daripada dubur, ia sudah terkeluar ia daripadanya, kemudian maka bertambah keluar ia. Begini. Dan seperti dia ada perkara yang membatalkan wudu, seperti diri basuh bahasa Arab. Kita kata buasi itu dari bahasa Arab. Sama juga. Apabila tetap ia dari dalam dubur, maka keluar ia daripada dubur. Jadi dia duduk dalam, lepas tu dubik. Batal sebab dia dalam, dia tubik luar. Okey. Atau bukan ia atau
sudah terkeluar ia daripadanya, kemudian maka bertambah keluar tubik dah. Tiba-tiba ambil wuduk, tubik keluar baju, batal juga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masalah ini ada istilah yang juga kita kena bincang, yang kita kena sebut berkait dengan orang puan, itu keputihan. Orang lelaki tak ada keputihan, orang puan dia ada keputihan. Ada orang puan banyak keputihan, ada orang puan sikit keputihan, tapi kata-kata perempuan kebiasaannya ada keputihan lah. Okey, soalannya adakah keputihan tak saat itu ia batalkan wuduk ataupun tidak? Okey, kita nak tahu batal wuduk ataupun tidak, kita tengok keputihan itu tubik daripada mana? Kalau tubik daripada dada kemaluan, daripada dada tubik keluar batal. Okey, dia faham. Tapi bukan kalau bukan tubik daripada dada, maka dia maksudnya memang dia saat itu ada dalam farak. Dia dalam farak ni ada dalam kawasan luar, ada kawasan dalam. Kalau tubik daripada kawasan dalam batal. Kalau duduk dalam kawasan luar, dia tidak batal. Dia memang tubik daripada kawasan luar. Jadi tengoklah. Kalau dia keluar daripada kawasan dalam, maka dia batal. Kalau dia keluar daripada kawasan luar, dia tidak batal wuduk, dia mengambil hukum peluh. Peluh tak batal wuduk. Orang buang peluh kemaluan dia tak batal wuduk. Okey, faham tak? Tapi kalau orang buat tu syok, tubik daripada dalam ke tubik daripada luar, syok, tak batal wuduk. Sebab syok berlaku perkara yang membatalkan wuduk, ia tidak dapat menghilangkan yakinnya ada wuduk. Okey, itu kena ingat kaedah. Baik. Sama juga orang tanya dah, keputihan haji juga sama saja. Kalau sekiranya dia keluar daripada batin, daripada bahagian dalam, maka boleh najis. Kalau keluar daripada bahagian luar, maka hukum dia tidak najis, sama dengan peluh dan najis. Orang buat tu syok, mari daripada dalam ke daripada luar, tak tahu. Maka hukum dia adalah tidak najis. Kalau dia tidak yakin, dia datang daripada tempat yang najis. Nabi katanya ada orang yang mati. Tadi cerita tu mesti orang yang hidup. Orang mati maka tidak batal wuduknya dengan keluar sesuatu daripada kuburnya atau tubuhnya. Dan khunsa yang muskil ni ada jelas laki kekuat. Ia ada batal wuduknya melainkan apabila keluar sesuatu daripada zakarnya dan faraknya sekaliannya sekaligus. Keluar dan kok farak dia keluar, kok zakar dia keluar, batal. Kalau keluar salah satu tak batal. Bermula jika dijadikan bagi laki-laki dua zakar atau dijadikan bagi perempuan dua farak. Kita kata ada waktu dalam kitab wajib. Oh, ada belaka dua. Pelik jangan. Allah Ta'ala dia jadi orang yang tak sama. Kadang-kadang orang tu diuji dengan cacat kemaluan dia, ada dua kemaluan anak saudara. Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak tahu mana hukum kalau ulama ada cerita ni. Jadi kalau berlaku mungkin hukum dia. Tengok. Katanya dan jika dijadikan bagi laki-laki dua zakar atau dijadikan bagi perempuan dua farak, batallah wuduknya dengan kedua sesuatu daripada keduanya atau daripada salah satu daripada keduanya. Melainkan jika ada salah satu daripada keduanya itu zaidah lebih dengan yakin atau dengan ihtimal. Okey. Hari ini kita sambung pada minggu akan datang. Sebelum dari kita berhenti, kita buka soalan sekejap kalau kita dulu. Allah Subhanahu wa taala ada wa ala. Ada tak soalan? Ha? Ubat ubatnya? Ubat flu. Oh, Pak Wasfi. Okey. Dia memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Tiba-tiba tengok sembahyang tubik. Soalannya batal tak wudu? Okey. Tadi kita kata boleh antara perkara yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu daripada kubur atau tubuh. Ia membatalkan wudu. Jadi bermakna ubat awak yang dimasukkan ke dalam wudu, tiba-tiba tengok sembahyang dia tubik sebulan, maka dia membatalkan wudu, maka dia membatalkan sembahyang. Okey, dia faham? Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti sini dulu. Sebenarnya Allah Subhanahu
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.